Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafizuddin Berosri, nombor matrik 17 DDT 20F1049 bersama dengan Muhammad Nabil Najib bin Muhammad Hussein 17 DDT 20F1045 dan juga Muhammad Nuruddin bin Muhammad Abdullah 17 DDT 20F1035 ingin membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Nikah Mut'ah. Sinopsis ringkas. Nikah mut'ah adalah perkahwinan bagi tempoh masa tertentu yang menurut mazhab Syiah adalah perkahwinan pada masa yang ditetapkan dan selepas itu ikatan perkahwinan tersebut terlerai. Contohnya, seorang lelaki melakukan perkahwinan dengan akad nikah seperti berikut. Aku mengahwinimu selama 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian wanita itu menjawab, aku terima. Bagi mazhab Sunni, perkahwinan ini adalah tidak sah dan haram dilakukan. Hukum nikah mut'ah dalam Islam. Apa hukum nikah mut'ah dalam Islam yang marak dilakukan oleh penganut agama Syiah? Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, nikah mut'ah diharamkan dan batil tidak sah seandainya terjadi. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa pada waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan melarang memakan daging keldai aliyah, keldai negeri peliharaan. Dalam satu riwayat disebutkan, pada hari Khaybar, Rasulullah SAW melarang memut'ah perempuan. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, nikah mut'ah itu haram menurut ijma' kesepakatan ulama kaum muslimin, kecuali sebahagian pengikut Syiah. Tidak sah kaedah mereka, orang-orang Syiah, untuk merujuk pada Ali radhiyallahu anhu dalam urusan diperselisihkan. Riwayat yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu justru menyebutkan bahawa nikah mut'ah telah dihapus, mansuh pembolehannya. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menukilkan dari Ja'far bin Muhammad yang pernah ditanya tentang nikah mut'ah. Beliau menjawab, nikah mut'ah adalah zina itu sendiri, tidak beza dengan penzinaan. Pengharaman nikah mut'ah juga didasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya dari Sabrah ibnu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, Inni kuntu qad azantu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna Allaha qad harama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana indahu min huna syai'un fal yuhli sabilah wala tahuzu mimma ataitumuhunna syai'an. Sungguh aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan para perempuan. Sungguh kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa di antara kalian memiliki isteri yang dinikahi dengan cara mut'ah, hendaknya dia melepaskan dan jangan kalian ambil sedikit pun harta pemberian yang telah kalian berikan kepada mereka. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nuruddin daripada kelas DT2A. Nombor matrik 17 DDT 20F1035. Okey, saya akan sambungkan untuk dalam tajuk nikah mut'ah, di mana poin kita untuk sekarang adalah menikah untuk jangka masa tertentu. Okey, apa hukumnya dalam Islam? Menikah hanya untuk jangka waktu tertentu. Okey, Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, menikah hanya untuk masa tertentu. Setelah itu berpisah begitu saja adalah nikah mut'ah yang batil. Menurut kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab nikah seperti ini hukumnya mansuh oleh riwayat yang pasti dari hadis-hadis sahih yang melarang mut'ah. Apa yang dinyatakan terlarang berarti pernikahan yang batil ataupun tidak sah. Hubungan intim yang terjadi dengan pernikahan mut'ah itu teranggap zina sehingga berlaku hukuman berzina bagi diri pelakunya dalam keadaan dia tahu batilnya mut'ah tersebut. Okey, seterusnya adalah nikah mut'ah pada zaman Rasulullah SAW. Okey, di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi, jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu
pernah dilakukan para sahabat. Gambaran tersebut dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ia dilakukan pada saat mengadakan safar, yakni perjalanan yang berat seperti perang. Bukan seperti ketika seseorang menetap pada suatu tempat. Yang kedua adalah tidak ada isteri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. Yang ketiga adalah jangka waktu nikah mutlak hanya 3 hari sahaja. Okey, yang terakhir adalah keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang Muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Najib bin Muhammad Hussein. Nombor matrik 17DDT20F1045. Saya akan meneruskan pembentangan tentang nikah muta'ah dari konsep syariah Undang-Undang Malaysia. Hak memperoleh muta'ah. Muta'ah ialah suatu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberikan kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang munasabah mengikut hukum syarak. Manakala menurut Seksyen 21 EUUKI Negeri Melaka, muta'ah artinya bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Oleh yang demikian, seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya mempunyai hak untuk memohon muta'ah atau pemberian sagu hati di mahkamah, dan mahkamah boleh memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang berpatutan menurut hukum syarak. Perkara tersebut adalah berdasarkan Seksyen 58 EUUKI Negeri Melaka. Seterusnya ialah halangan memperoleh muta'ah. Apabila si isteri yang telah bersetuju dalam perjanjian yang dibuat selepas perceraian bahawa dia tidak akan menuntut muta'ah daripada si suami. Tuntutan juga boleh ditolak kerana dalam catatan sijil daftar cerai ada tertulis tidak menuntut. Jika berlakunya tuntutan fasakh dengan alasan terdapatnya aib atau kecacatan di pihak isteri atau suami. Perceraian secara tebus talak huluk juga menjadi faktor penghalang si isteri memperoleh muta'ah dari si suami. Secara umumnya, mereka yang tidak berhak mendapat muta'ah adalah yang disebabkan oleh perceraian yang dipilih oleh pihak isteri seperti suami yang gila, berpenyakit sopak, mati pucuk serta perceraian yang disebabkan oleh fasakh, huluk dan li'an. Kesimpulannya, nikah muta'ah bertentangan dengan segala prinsip yang disarankan dalam Islam dari peringkat asal lagi. Pernikahan ini bukan bermatlamatkan mendirikan asas kepada keluarga dan masyarakat, bahkan hanya bermatlamatkan menikmati hubungan seksual dengan bayaran tertentu kepada seseorang wanita dan berlangsung dalam tempoh tertentu. Hak-hak sebagai isteri bagi mendapat nafkah dan pewarisan contohnya tidak diperolehi oleh wanita yang dinikahi secara muta'ah. Dia hanya berhak mendapat upah atau bayaran sewa. Penglibatan keluarga antara suami isteri juga tiada. Bahkan akad nikah muta'ah ini lazimnya dilakukan tanpa pengetahuan keluarga kerana ia hanya memerlukan persetujuan antara lelaki dan wanita berkenaan sahaja. Semua mazhab Sunni bersepakat bahawa akad nikah tidak boleh mempunyai apa-apa unsur yang jelas atau tersirat yang menunjukkan tempoh pernikahan. Ini kerana objektif pernikahan adalah untuk mengasaskan hubungan kesatuan antara lelaki dan perempuan secara sah dan secara kekal, iaitu asas kepada pembentukan keluarga dan suasana bagi mendidik dan membesarkan anak-anak. Hubungan suami isteri yang diasaskan melalui akad pernikahan hanya akan tamat dengan sendirinya jika berlakunya kematian. Pembubaran pernikahan yang berlaku sama ada dalam bentuk talak, khuluk, fasakh dan sebagainya adalah sesuatu yang berlaku kemudian. Tiada kaitan atau dihasratkan ketika akad nikah. Oleh itu, mazhab Sunni mengharamkan sebarang bentuk akad nikah yang bersifat sementara yang dihasratkan atau dinyatakan dengan jelas akan ditamatkan dalam tempoh tertentu. Ancaman Umar Al-Khattab bahawa mereka yang mengamalkan nikah muta'ah akan dikenakan hukuman rejam dengan batu. Ia menunjukkan amalan tersebut bersamaan dengan kesalahan jenayah zina.
Nikah muta'ah juga menunjukkan ia satu amalan yang merendahkan martabat wanita dengan membandingkan akad nikah muta'ah dengan kontrak akad sewaan bagi menikmati hubungan seks dengan wanita yang memberikan sewa badannya. Walaupun diharuskan oleh mazhab Syiah dan dianggap sebagai satu amalan yang melengkapkan tahap beragama seseorang, namun hakikatnya amalan tersebut boleh menjejaskan reputasi dapat diperhatikan apabila wanita yang dinikahi makruh dari kalangan anak dara. Bahkan dari segi amalannya, nikah mut'ah tidak diamalkan oleh wanita dari golongan atasan. Ini merupakan rujukan yang kami dapat untuk perbincangan ini. Sekian daripada saya, dari kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.